Lautan luas panjaran gunung berdekinan melempar, bawah langitnya kami bernafas. Di kalangan perisik tempatan dan antarabangsa, terutama di rantau ini, nama dan wajah lelaki ini bukanlah sesuatu yang asing. Malah, pemegang ijazah sarjana pengajian strategik Universiti Lancaster ini turut dikenali sebagai antara penganalisis isu-isu keselamatan yang berwibawa, lebih-lebih lagi dengan pengalamannya sebagai bekas pengarah perisikan Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Walaupun begitu, tidak ramai yang berjaya mencungkis 1001 pengalaman menarik yang pernah ditempuhinya sepanjang menjadi perisik tentera, terutama dalam operasi membantras pemberontakan komunis. Biarlah pengalaman itu terkunci rapat dalam diari hidup saya. Ia bukan untuk diceritakan kepada sesiapa, kata Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Raja Abdul Rashid Raja Badiar Zaman dalam pertemuannya dengan penulis artikel ini. Biarpun dianggap sebagai seorang yang kuat berahsia, namun beliau akhirnya akur dengan pujukan penulis artikel ini untuk berkongsikan secebis daripada pengalamannya. Bagaimanapun, ia terbatas kepada kisah awal pembabitaannya ke dalam dunia ketenteraan. Menurut Raja Abdul Rashid, minatnya terhadap tentera berputik sejak kecil lagi, di waktu Jepun masih menjajah tanah Melayu. Ketika beliau di usia 5 tahun, dia sering pergi ke sebuah kamp tentera India di Kuala Kangsar yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Beliau gemar melihat anggota tentera tersebut berkawat dan berbaris dengan pakaian yang kemas. Selain itu, beliau juga turut terpengaruh dengan filem-filem perang yang banyak ditayangkan pada waktu itu, yang memaparkan unsur-unsur heroisme di samping geram dengan keganasan yang dilakukan oleh pengganas komunis. Ekoran itu, beliau akhirnya memohon memasuki maktab tentera diraja di Port Dickson pada tahun 1961. Walaupun ketika itu, beliau sudah bekerja sebagai guru di Tapah Secondary English School serta menjadi penjaga gol utama pasukan hoki Perak. Sewaktu di maktab tentera diraja, Raja Abdul Rashid tetap aktif dalam bidang sukan, terutama hoki, rugby dan bola sepak. Kehebatannya sebagai penjaga gol telah membolehkannya terpilih mewakili maktab tentera diraja dalam pertandingan hoki yang diadakan. Biarpun begitu, apa yang paling membanggakannya ialah terpilih sebagai pegawai kadet terbaik ketika majlis tamat latihan dengan dianugerahkan First Order of Merit pada tahun 1962. Selepas itu, Raja Abdul Rashid telah ditempatkan di Kompani B, Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja, yang ketika itu terletak di Mentakak Pahang. Setahun selepas itu, Raja Abdul Rashid dan batalion yang disertainya berpindah ke Kem Majid di Johor Bahru. Tidak lama selepas itu, tercetus konfrontasi Malaysia-Indonesia sehingga menyebabkan beliau dan anggota yang lain ketika itu terpaksa bertungku lumus mengekang penyusupan tentera Indonesia. Disebabkan konfrontasi juga, pasukannya telah dihantar ke Sarawak pada tahun 1964 bagi membantu British menentang tentera Indonesia menggantikan 5 Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika itu, beliau telah dilantik sebagai pegawai risik batalion menggantikan Lieutenant Hashim Muhammad Ali dan ditempatkan di Serian. Disitulah kemampuannya mula teruji kerana terpaksa melakukan tugas risikan secara bersendirian selama 6 bulan. Pada suatu malam, kompani yang dipimpin beliau telah diserang oleh tentera Indonesia. Namun serangan itu berjaya dipatahkan tanpa ada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dari pihak mereka. Malah, mereka berjaya membunuh 2 tentera Indonesia yang didapati cuba menyusup masuk ke negara ini. Diceritakan selepas peristiwa itu, tentera Indonesia tidak lagi berani menyerang kedudukan Kompani 4 Regimen Askar Melayu Diraja ini. Mereka dikatakan menukar taktik dengan mengedari salah secara senyap
meminta agar kesemua askar Melayu tidak menjadi boneka kepada penjajah Inggeris. Apabila mendapat risalah itu, Raja Abdul Rashid terus menghantarkannya kepada pegawai British, memandangkan mereka berada di bawah Brigade Barat tentera British. Sebaik membaca risalah itu, beliau melihat reaksi pegawai British itu seolah curiga terhadap askar Melayu. Malah mereka menyuarakan rasa hairan kenapa askar Melayu jarang diserang musuh, sedangkan askar Gurkha begitu teruk diserang. Ujarnya, disebabkan insiden itu, pasukan Raja Abdul Rashid telah ditukarkan ke Sibu selama 3 bulan. Selepas 3 bulan menetap di Sibu tanpa pernah diserang tentera Indonesia, mereka kembali ke Kem Majidi pada penghujung tahun 1964. Di Johor, mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran getir apabila menerima berita bahawa ramai tentera Indonesia telah mendarat di Pontian dan Kota Tinggi. Ketika itu, pasukan beliau terpaksa melakukan operasi memburu mereka tanpa mengira siang maupun malam. Dalam masa 4 hari, operasi mereka akhirnya berjaya. Mereka berjaya membunuh serta menangkap seramai 28 orang tentera Indonesia. Pasukan beliau juga telah menerima ucapan tahniah dan penghargaan dari Tun Abdul Razak yang merupakan Menteri Pertahanan ketika itu. Malah, beberapa hari selepas kejayaan itu, Raja Abdul Rashid telah dinaikkan pangkat kepada Lieutenant. Biarpun begitu, tugas mereka mengekang masuk penyusupan tentera Indonesia masih belum tamat. Pada April dan Mei 1966, sekali lagi mereka melalui cabaran getir apabila mereka mendapat laporan bahawa 27 tentera Indonesia telah mendarat di Pangerang Johor dan bersembunyi di atas sebuah bukit yang terdapat kubu pertahanan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Bagi tujuan menghapuskan musuh, 4 regimen askar Melayu Diraja telah meminta bantuan tembakan meriam daripada tentera British ke atas bukit itu. Setelah itu, barulah mereka naik ke atas bukit dan membuat serangan. Dalam serangan itu, 4 regimen askar Melayu Diraja berjaya membunuh 2 daripada musuh. 13 orang dikatakan telah ditangkap, termasuk ketua mereka, iaitu Lieutenant Titali, manakala 12 yang lain berjaya meloloskan diri. Oleh kerana musuh yang berjaya meloloskan diri, pegawai memerintah 4 regimen askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Isa Ahmad, telah mengarahkan anggota pasukannya untuk memburu saki-baki musuh. Bagi tujuan itu, mereka telah membuat kepungan di sekitar kawasan Paya, tidak jauh dari bukit tersebut, selama 2 minggu dengan dibantu pasukan polis hutan. Turut membantu ialah kumpulan penjejak Iban dan anjing pengesan. Suatu malam, ketika sedang meronda bersama satu seksyen dari markas batalion dengan dibantu oleh penjejak Iban, tiba-tiba Raja Abdul Rashid terdengar bunyi air berkocak di satu kawasan Paya. Ketika itu, beliau percaya satu kumpulan musuh telah terlepas dari kepungan mereka. Dengan pantas beliau naik ke atas Land Rover dan melepaskan tembakan Michigan ringan ke arah kawasan Paya berhampiran selepas menghantar laporan ke markas. Setelah selesai tembakan, tiada apa yang kedengaran, sama ada tembakan balas musuh atau suara orang mengerang kesakitan, ujarnya. Melihat keadaan itu, Raja Abdul Rashid hampa. Bahkan beliau percaya tugas mereka selepas ini akan menjadi lebih sukar, memandangkan musuh telah berjaya bolos dari kepungan. Pada malam itu, beliau pulang ke kem sambil berdoa agar besok atau hari-hari yang mendatang bakal membawa tuah kepadanya. Keesokan harinya, tanpa diduga, 12 tentera Indonesia yang diburu menyerah diri kepada anggota PPH yang berkawal tidak jauh dari kawasan Paya berkenaan. Beliau mendapat tahu bahawa mereka menyerah diri kerana ketakutan setelah menyangka tembakan yang dilepaskannya sebelum ini adalah tembakan daripada kereta perisai. Jelasnya lagi, mereka juga menyangka yang pasukan Malaysia sedang bersiap sedia untuk menggempur dengan kereta perisai. Kerana itu mereka menjadi takut dan membuat keputusan untuk menyerah diri. Sebenarnya, tiada kewujudan kereta perisai di situ. Tidak lama selepas kejayaan itu, Raja Abdul Rashid dinaikkan pangkat lagi kepada Kapten dan beliau ditukarkan ke markas 4 Brigade di Fort Canin, Singapura. Dari situ, kejayaan beliau dalam dunia perisikan yang penuh dengan cabaran terus meningkat, termasuk melakukan operasi di luar negara. Beliau bersara pada 17 Julai 1995 dan beliau dilaporkan meninggal dunia pada usia 84 tahun di Hospital Ampang
dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah di kamp tentera Sungai Besi. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.